Silakan. Daripada itu pelan. Jangan ada kubur. Jangan ada belas. Angkat lagi. Lagi ada tapi. Ini kamu tak angkat ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Jadi alhamdulillah insyaallah sedikit tazkirah sebelum Jumaat. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nasihat-nasihat ringkas yang penting bagi setiap muslim di bulan Ramadan. Nasihat yang pertama, hendaklah kamu memperbanyakkan amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan. Jadi semangat kita untuk buat segala amal baik ini, dia akan jadi lebih pada bulan Ramadan. Jadi kita berada pada 10 malam yang terakhir. Hari ini kita berada pada hari yang ke-27. Hari yang ke-27 semalam, malam yang ke-27, dan hari ini hari yang ke-27. Berbaki beberapa hari lagi untuk kita menyambut hari raya Aidilfitri. Jadi hak ni kita nak tengok balik. Nak tengok balik dalam lebih kurang dekat sebulan kita berpuasa Ramadan ni, amalan-amalan hak mana hak telah kita buat. Kerana dia kata pahala yang sunat pada bulan ini sama dengan pahala fardu. Jadi pahala sunat, kalulah kita jaga solat tarawih, kita jaga solat witir, kita jaga bacaan Al-Quran kita jaga solat tahajud, kita jaga sedekah sunat dan sebagainya. Begitu juga selepas Ramadan kita nak istiqamah juga buat segala kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan. Kalau kita boleh baca Al-Quran pada bulan Ramadan, selepas Ramadan pun serupa. Kita nak boleh juga kita mengaji Al-Quran. Kalau kita boleh berzikir di bulan Ramadan, selepas Ramadan juga kita nak boleh kita teruskan zikir kita tu. Kalau boleh kita jaga solat tahajud kita, selepas Ramadan begitu juga kita nak jaga solat tahajud kita. Kalau boleh kita mari berjemaah, mari semaya isyak, mari semaya sunat tarawih, selepas Ramadan begitu juga kita nak jaga segala solat kita, sama ada solat yang fardu ataupun solat yang wajib. Selain itu pada bulan Ramadan kerap berlaku kemudahan dan cergah untuk membuat amalan-amalan baik yang jarang berlaku pada bulan lain. Pada bulan Ramadan ni boleh lagi kita semaya tarawih selepas isyak. Kalau selepas isyak tu kita letih dah. Tapi bulan Ramadan ni boleh lagi. Siang kita berpuasa, malam kita bertarawih, mengaji Al-Quran, bangun sebelum subuh. Jadi mudah untuk kita buat dalam bulan puasa ni. Jadi selepas puasa begitu juga. Kita nak sambung segala amal kebajikan yang kita buat dalam bulan Ramadan ni selepas Ramadan. Sebab jiwa yang malas untuk membuat kebajikan itu telah terpenjara disebabkan lapar dan juga nafsu. Jadi nafsu kita ni, kebanyakan kebiasaan nafsu kita ni malah untuk beramal ibadah. Tapi disebabkan lapar dan juga dahaga, bila lapar dan juga dahaga, nafsu ni jadi kurang. Bila nafsu jadi kurang, kita ni mudah untuk kita buat amal ibadah.
Manakala syaitan-syaitan yang suka menghalang dari perbuatan baik itu sedang dirantai, dan pintu-pintu neraka sedang tertutup. Hak ni nak dekat 2-3 hari ni, syaitan nak keluar dah. Bila syaitan nak keluar dah, itulah ada bisikan-bisikan daripada syaitan untuk kita malah buat ibadah, untuk kita buat maksiat. Padahal pintu-pintu syurga pula sedang terbuka luas, dengan makna rahmat daripada Allah, keampunan daripada Allah. Kemudian pula ada penyeru yang menyeru setiap malam dengan perintah Allah. Katanya, wahai orang yang mahu berbuat baik, segera kerjakanlah. Wahai orang yang mahu berbuat jahat, tahanlah. Ini pada setiap malam ada seruan, walaupun kita tak dengar sekalipun, tapi ada bisikan-bisikan untuk kita buat baik. Ada bisikan-bisikan daripada malaikat untuk kita buat baik. Mana teruskan apa sahaja kebaikan yang kita buat, teruskan. Kemudian nasihat yang kedua, hendaklah anda tidak tertarik diri pada bulan yang mulia ini kepada selain daripada amalan-amalan akhirat. Jadi pada bulan Ramadan ni banyak kita ingat pada akhirat, nak semaya tarawih, nak cari malam Lailatul Qadar, nak berzikir, nak mengaji, nak tahajud, nak baca Al-Quran. Jadi banyak. Jadi kita mudah untuk kita ingat kepada akhirat pada bulan Ramadan. Tapi bukan semata-mata Ramadan, kerana masjid tetap terbuka sepanjang tahun. Doa tetap kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Amal ibadah kita tetap kita buat kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan semata-mata dengan Ramadan saja, tidak. Kemudian jadikanlah semua urusan kerjamu pada bulan-bulan yang lain saja, supaya anda mendapat kelapangan yang penuh pada bulan Ramadan untuk kerja ibadah. Jadi bulan Ramadan ni kalau boleh segala hijau-hijau dunia tu kurang sikit, kena kurang sikit untuk kita fokus kepada segala amal ibadah. Lebih-lebih lagi kita nak cari malam Lailatul Qadar. Bila nak cari malam Lailatul Qadar tu, kebiasaan kita tidur tu kena kurang sikit. Tidur tu jadi kena kurang. Tapi bukan semata-mata Ramadan. Selepas Ramadan kalau boleh kita semaya tahajud, selepas Ramadan pula gutulah. Kemudian ingat jangan lupa pula dengan 10 hari yang terakhir. Jadi kita ni masih berbaki malam ni, malam yang ke-28, ada lagi malam yang gaji, malam yang ke-29. Jadi kita pun hakikat kita tak tahu adakah malam Lailatul Qadar telah berakhir ataupun belum berakhir. Katalah berakhir sekalipun, kalaulah berakhir sekalipun telah berlaku malam Lailatul Qadar, tapi bukan dengan makna bila berakhir malam Lailatul Qadar tu kita tidak lagi beramal ibadah. Tahajud kita tinggal, zikir kita tinggal, mengaji Al-Quran kita tinggal, kerana malam Lailatul Qadar telah berakhir, tidak. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bukan semata-mata pada malam Lailatul Qadar, bahkan sepanjang tahun kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan amal ibadah. Kemudian sampai ingat jangan lupa pula dengan 10 hari yang terakhir dari bulan ini untuk anda jadikan masa khusus untuk menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi lebih-lebih lagi pada 10 yang terakhir inilah kita nak bersungguh-sungguh serta melazimkan ibadah padanya sepenuhnya. Sampai kalau boleh anda tidak keluar lagi dari masjid. Mana pengarang kitab kita rakyat ni Imam Al-Haddad, siapa kata iktikaf tu tak keluar masjid, fokus mata-mata untuk amal ibadah. Pada 10 hari yang terakhir untuk beribadah, maka itulah yang paling baik. Tapi katalah kita tidak boleh iktikaf di masjid sekalipun, paling kurang banyak masa kita habiskan, kita luangkan masa kita untuk kita buat amal ibadah. Seterusnya hendaklah anda melazimkan diri untuk bersolat tarawih pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini tak ada bulan-bulan lain. Katalah kita letih sekalipun, kita solat semaya 8 rakaat, kita balik, kita sambung lagi sampai 20. Kerana khilaf di antara ulama, semaya tarawih tu sampai ke 20. Kalau ijma' sahabat, ijma' 4 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab kita mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, bila sebut semaya tarawih dia kata 20 rakaat. Jadi kalau boleh kita jaga tarawih kita, walaupun kita buat lapis sekalipun di masjid, kita balik rumah sambung lagi kita semaya tambah lagi 12 rakaat. Ataupun sebelum
selepas kita bangun daripada tidur tu sebelum subuh, kita tambah lagi semaya rakaat supaya cukup 20 rakaat, supaya keluar daripada khilaf yang menyatakan bahawa semaya tarawih tu 20 rakaat. Tapi bukan dengan makna orang hok semaya 8 rakaat tu tak ada pahala, ada pahala. Tapi tidak masih lagi, maknanya kalau sebut tarawih tu tak cukup lagi. Tak cukup lagi tarawih dia. Bukan tak boleh pahala, boleh pahala, tapi tak cukup lagi 20 rakaat. Hendaklah anda lazimkan diri untuk bersolat tarawih pada setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi kalau boleh kita jaga semaya tarawih kita selepas Ramadan, kita nak jaga juga solat sunat. Mana kita boleh jaga solat sunat tarawih ni selepas Ramadan, kita nak jaga juga solat sunat rawatib, solat sunat duha, segala solat-solat sunat yang lain, sunat taubat ke, sunat tasbih ke, apa kita buat nak jaga juga selepas berakhir bulan Ramadan. Biasanya pada setengah-setengah tempat orang bersolat tarawih terlalu ringkas. Maknanya jangan kita semaya ni terlalu ringkas sehingga ada kadang orang itu meninggalkan setengah rukun solat, apatah lagi dengan sunat-sunat. Kerana kita nak bukan semata-mata kita nak kuantiti, tidak, tapi dalam masa yang sama kita nak kualiti. Sebagaimana kita baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Ta'ala jadikan adanya kehidupan, adanya kematian, adanya kehidupan ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Ta'ala uji kita siapa yang terbaik amalan dia. Yang terbaik ini bukan semata-mata kuantiti, tidak, tapi kualiti. Kualiti kita semaya, kualiti kita buat amal ibadah, kita duk zikir ko, kita duk selawat ko, segala amalan yang kita buat ni bukan semata-mata kuantiti, bahkan nak juga kita jaga kualiti semaya kita. Sebagaimana dalam hadis seorang sahabat dia semaya, Nabi kata salli fa innaka lam tusalli. Semaya sekali lagi, mu tu tak semaya lagi. Dia pun semaya kali kedua. Nabi kata semaya sekali lagi, mu tu tak semaya lagi. Dia pun semaya kali kedua, Nabi royak gitu juga. Sapalah kali ketiga, barulah dia royak, aku tak erti dah nak semaya selain daripada semaya aku ni. Lepas tu baru Nabi royak, bila semaya kena tenang. Duduk dalam i'tidal kena tenang, duduk dalam rukuk kena tenang, duduk dalam sujud kena tenang. Itu dengan makna kualiti semaya. Kalau ikut kuantiti, memang dia semaya, tapi Nabi kata dia tidak semaya. Sebab tu kita nak jaga juga segala solat kita ni bukan semata-mata kita buat dari segi kuantiti, apatah lagi dengan sunat-sunat. Tetapi yang biasa dilakukan oleh para salaf, membahagikan bacaan Al-Quran semua sekali daripada awal sehingga akhir pada solat ini. Mana orang zaman dulu menghabiskan bacaan Al-Quran. Kalau kita tak mampu sekalipun, kita bacalah Al-Quran di luar semaya. Mereka membaca setiap malam sebahagian daripadanya hingga mengkhatamkan Al-Quran pada malam-malam akhir bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran, kita nak tengok juga lagu mana sepanjang bulan Ramadan ni, lagu mana Al-Quran kita. Kalau kita bersungguh-sungguh mengaji Al-Quran sehingga kita khatam di bulan Ramadan ni, selepas Ramadan pun lagu tu juga kita nak baca Al-Quran supaya boleh khatam semua. Kalau boleh sebulan sekali kita nak khatam. Sebagaimana kita usaha nak khatam juga di bulan Ramadan ni, bulan-bulan selepas Ramadan begitu juga. Jika boleh, ikutilah amalan mereka itu supaya kamu dapat bahagian keuntungan dari amalan sebegini. Mana orang-orang terdahulu mereka ni mengkhatamkan Al-Quran dalam solat-solat tarawih. Kalau tidak, jangan sampai tertinggal untuk menyempurnakan rukun-rukun solat badan serta menjaga agar dapat ditunaikan solat ini dengan baik. Dan di antara cara untuk kita khusyuk dalam solat, kita memahami bacaan kita. Kita memahami, kita belajar berkenaan dengan solat, rukun solat, adab-adab solat, sunat solat, kita belajar. Dan juga kita semaya di tempat yang terbaik, iaitu tempat-tempat ia ada keberkatan, di masjid, di surau. Jadi tempat-tempat lagu ni lebih membantu kita untuk kita khusyuk. Selain daripada kita faham apa yang kita baca, dan juga kita jaga adab dia, tidak terlalu laju kita baca, dan juga kita baca tu paling kurang dengar telinga kita. Kalau kita baca cepat, kalau tak dengar telinga kita,
Bukan saja tidak khusyuk, bahkan takut solat kita itu tidak sah, kerana paling kurang dengar pada telinga kita. Dan juga di antara cara untuk kita khusyuk dalam solat, iaitu kita perbanyak solat sunat. Orang yang perbanyak solat sunat, dia jaga solat sunat dia. Bila solat sunat dia jaga, lebih mudah untuk dia khusyuk dalam solat fardu. Kalau orang yang semata-mata dia semaya fardu je, kenapa? Kerana wajib. Hak sunat dia tak buat. Bila hak sunat dia tak buat, payah sikit untuk khusyuk. Payah sikit. Jadi orang yang banyak semaya malam, semaya duha, semaya rawatib, semaya taubat, semaya tasbih kau gapo, semakin banyak dia semaya sunat, semakin mudah untuk dia khusyuk dalam solat fardu. Dan bahkan di akhirat, kalulah ada kurang pada solat fardu kita tu, ada kurang, akan ditampung dengan segala hak sunat. Kita semaya ni belum tentu sempurna. Jadi bila belum tentu sempurna tu, akan ditampung dengan segala solat sunat kita, solat sunat tu. Dan juga di antara cara untuk kita khusyuk dalam solat adalah kita perbanyak ingat kepada Allah Ta'ala, perbanyak kita zikir di luar semaya. Mana waktu-waktu biasa ni banyak kita ingat Allah Ta'ala. Bila banyak kita ingat Allah Ta'ala, dia jadi kita semaya pun banyak kita ingat kepada Allah Ta'ala. Banyak mudah untuk kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau di luar semaya, di luar semaya sunat kita malah, kemudian banyak kita ingat kepada dunia. Seharian kita tu banyak ingat kepada dunia, tidak ingat kepada akhirat, tidak ingat kepada agama. Bila kita semata-mata kita nak semaya fardu, segala ada yang kita ingat berkenaan dengan dunia tu, dia akan masuk. Dia akan masuk dalam solat fardu kita. Jadi ulama kata di antara cara untuk kita khusyuk dalam solat kita, banyak kita ingat Allah Ta'ala di dua solat, di dalam solat juga kita akan ingat kepada Allah Ta'ala. Banyak kita jaga solat sunat kita, dalam solat fardu juga akan bawa kepada khusyuk kita. Selain daripada ilmu kita berkenaan dengan kita semaya, apa makna kita baca Fatihah, apa makna kita baca Subhana Rabbil Azim, apa makna kita baca Rabbi Fili At-Tahiyyatul Mubah, apa makna tu juga bawa kepada khusyuk semaya kita. Kemudian nasihat keempat, kemudian letakkanlah kesungguhan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kita boleh jangka, berlaku malam lagu ni berlaku, boleh sangka, tapi hakikat sebenar hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hakikat sebenar hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sebab tu ulama kata, kalau kita beribadah sepanjang tahun, kita beramal ibadah setiap malam dengan tahajud, dengan zikir, dengan mengaji Al-Quran, dengan sedekah ke mana, setiap malam kita buat amal ibadah, nescaya kita mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau tak mampu kita nak beramal ibadah tiap-tiap malam, kalau kita beramal ibadah sebulan Ramadan, daripada awal sampai akhir kita beramal ibadah tiap-tiap malam, nescaya orang itu mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau tak mampu juga, sepanjang bulan Ramadan tak mampu nak beramal ibadah setiap malam, maka carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Walaupun bukan kata pasti confirm, kerana kalau kita tengok nuzul Al-Quran 17 Ramadan tu berlaku dah malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau tak mampu juga 10 malam terakhir tak mampu juga, maka carilah pada malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau kita tengok negara Arab, kita semalam 27. Negara Arab, Mesir, Arab Saudi, semalam tu bukan 27, semalam tu 28. Kerana dia awal sehari. Sebab tu kalau nak cari malam itu Qadar ni, tak boleh fokus kepada ganjil saja, genap tu kena kira juga. Sebab tu Nabi kata carilah 10 malam yang terakhir. Kalau tak larat sangat, barulah ambil malam-malam ganjil. Kalaulah kata 10 malam ganjil tu tak mampu juga, maka fokus kepada malam 27. Malam 27 tu bukan kata confirm 27 memang Lailatul Qadar, bukan lagu tu, tapi banyak berlaku. Ulama kata banyak berlaku pada malam Lailatul Qadar, cuma tidak tetap. Tidak kata tahun ni mesti 27, tidak lagu tu. Tapi katalah orang tu sepanjang tahun tak mampu nak beramal ibadah, sepanjang bulan Ramadan tak mampu nak beramal ibadah, sepanjang 10 malam yang terakhir pada setiap malam tak mampu nak beramal ibadah, malam ganjil pun tak mampu nak beramal ibadah, jangan tinggal pada malam 27.
Kenapa? Kebanyakan berlaku pada malam 27. Tapi bukan confirm lagu tu. Bukan confirm. Sebab tu sebenarnya bukan semata-mata kita nak kejar lah malam Lailatul Qadar tu. Untuk latih diri kita, semangat kita ni meneruskan amal ibadah. Kalau boleh kita tahajud, selepas Ramadan pun kita tahajud. Kalau boleh kita bangun sebelum subuh, selepas Ramadan pun kita bangun sebelum subuh. Kalau boleh kita berzikir, kita mengaji Al-Quran, kita sedekah, segala amal yang kita buat sebelum Ramadan ni, selepas Ramadan pun lagu tu juga. Jangan sebelum Ramadan kita bangun sebelum subuh, masuk 1 Syawal, selepas subuh baru kita bangun. Tahajud pun kita tinggal, Al-Quran pun kita tinggal. Jangan lagu tu. Kemudian dia kata, letakkanlah kesungguhan dirimu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Biasa orang yang mendapat malam Lailatul Qadar ni bukan hanya fokus kepada malam Lailatul Qadar. Daripada mula Ramadan lagi semangat dia, duduk amal ibadah, duduk jaga tarawih, duduk jaga semaya berjemaah. Jadi segala amal dia jaga, sampailah 10 malam terakhir, lebih-lebih lagi dia meningkatkan amal ibadah dia tu. Iaitu satu malam yang diberkati, yang padanya diputuskan segala perkara yang penting. Jadi hak ni setengah ulama kata diputuskan segala perkara yang penting. Maka barang siapa dikasyafkan, hak ni jangan, Nabi SAW ditunjukkan malam Lailatul Qadar, tapi tak teringat nak ayat pada sahabat, jadi lupa. Jadi setengah-setengah orang Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda berlaku malam Lailatul Qadar. Sebab tu kalau kita seumur hidup kita tidak penuh nampak tanda malam Lailatul Qadar sekalipun, hak penting bagi kita adalah beramal ibadah. Mungkin moga-moga setiap di antara malam-malam yang kita beramal ibadah itu adalah malam Lailatul Qadar. Nescaya dia akan melihat cahaya yang terang benderang pada malam Lailatul Qadar. Ini maknanya orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala dia nampak cahaya. Ini jari benar. Yang pintu-pintu langit terbuka, sedang para malaikat naik dan turun dari langit. Mana para malaikat ni banyak sangat turun ke bumi ni sehingga penuh bumi, lebih banyak daripada batu-batu kerikil. Barangkali dia juga dapat melihat semua maujudat, yakni dari ciptaan Tuhan sedang bersujud kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan. Hak ni bukan kita lah. Mana dia tengok pelik, dia tengok pokok sujud ke batu ke gapo, tu pelik. Tapi jari benar, jari benar. Jumhur ulama menjangkakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi kita tinggal kalau malam yang terakhir ni beberapa malam lagi, termasuk malam yang ke-29. Dan pada hari-hari ganjil lebih diharapkan. Bukan nak kata confirm, tapi lebih diharap. Kerana negara Arab dia raya sehari awal, dia puasa sehari awal daripada kita. Raya kita juga. Raya katalah dia raya pada hari Ahad. Sebab dia sebulan ni sama ada 29 ataupun 30. Kalaulah Arab Saudi ataupun Mesir raya pada 29, iaitu 29 tu puasa 29 dengan mana hari Ahad. Hari Ahad dia raya, kemungkinan besar kita raya hari Isnin. Kenapa? Kerana dia tak akan selisih 2 hari. Tak akan selisih 2 hari. Tapi kalaulah dia raya hari Isnin, kita tengok sama ada kita raya hari Isnin ataupun hari Selasa. Tapi kalau dia raya hari Ahad, dia 29 hari dia puasa, boleh kata confirm kita raya hari Isnin. Kerana tak akan selisih, tepat tu tak akan selisih 2 hari, dia akan selisih sehari je. Kemudian jumhur ulama menjangkakan bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, dan pada hari ganjil lebih diharapkan. Pernah setengah orang arifin billah tersingkap baginya malam Lailatul Qadar itu pada malam 17. Mana boleh berlaku sebelum 21 tu boleh berlaku juga malam Lailatul Qadar. Dan pendapat ini dipegang kuat oleh Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri riwayat bahawa boleh berlaku malam Lailatul Qadar sebelum 20. Ada setengah ulama yang lain mengatakan bahawa dia berlaku pada malam pertama bulan Ramadan. Ada juga lagu tu. Jadi hak confirm sebenar, kalau kita larat, kita beramal ibadah pada setiap malam Ramadan. Pendapat yang lain yang diketengahkan oleh sekumpulan ulama yang terkemuka bahawa malam Lailatul Qadar tidak tertentu pada satu malam. Ni. Tapi kalau orang Arab, malam 27 tu memang suhu malam Lailatul Qadar. Di Arab Saudi, di Mesir, di negara Arab, malam 27 memang dia anggap malam Lailatul Qadar.
Tapi sebenarnya tidak lagu tu kerana malam Lailatul Qadar ni berpindah setiap tahun tu tidak sambung. Jadi sebab apa? Bahawa rahsia supaya orang mukmin pada setiap malam bulan Ramadan berusaha menghadapkan diri kepada Allah. Hak inilah kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Tak kira malam mana-mana sekalipun kita berusaha supaya moga-moga di antara malam kita beramal beribadah tu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau tahu dah malam ni malam Lailatul Qadar, nescaya kita tak beramal kecuali malam ni je, tak tidur malam ni. Mana kalau tahulah malam ni malam Lailatul Qadar, tapi sebab tak tahulah malam ni kita usaha, malam esok kita usaha, malam lusa usaha juga setiap malam untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Dan berbuat ketaatan dengan sepenuh hati dengan harapan dapat menemui malam yang sengaja dikabulkan harinya. Mana hikmah, hikmah kita tak tahu, hikmah Allah Ta'ala tak tunjuk untuk kita ni sebagai hamba sentiasa kita beramal ibadah, sentiasa kita mengharapkan daripada Allah Ta'ala supaya di antara malam-malam kita beramal termasuk dalam malam Lailatul Qadar. Nasihat kelima, hendaklah anda biasakan diri untuk menyegerakan berbuka puasa. Apabila sudah yakin terbenam matahari. Ni biasalah. Maknanya selepas kita yakin tu, kalau tak yakin batal puasa kita. Kalau syok batal. Kalau kita yakin, mana memang masuk dah, maknanya sunat untuk kita segera berbuka. Dan melewatkan sahur selama tidak bimbang termasuk dalam waktu syok. Begitu juga sahur. Kalau kita boleh bangun untuk sahur, begitu juga nak latih diri kita selepas daripada Ramadan, kita nak bangun sebelum subuh. Dan sediakan makanan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan beberapa biji kurma atau segelas air sahaja. Kerana siapa yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa, maka pahala sama dengan pahala orang berpuasa. Tidak kurang sedikit pun. Ni pahala. Kalau kita tak boleh nak beri buka puasa kepada orang lain pun, paling kurang keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, maknanya termasuk dalam tanggungan kita, boleh juga termasuk dalam orang yang beri orang lain buka puasa, mendapat pahala orang yang berpuasa tu, sedangkan pahala dia tidak kurang. Pahala dia tidak kurang, kita mendapat pahala mereka serupa dengan pahala mereka. Tambah lagi dengan pahala puasa kita. Kemudian berusahalah supaya anda tidak berbuka puasa atau menyediakan makanan untuk berbuka puasa kecuali dari makanan yang halal. Ini juga penting. Kerana dalam satu hadis, apabila kita makan perkara yang syubhah, kita makan hasil daripada yang haram, doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi di antara rahsia doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, berkat doa seseorang itu adalah dia makan itu adalah yakin halal. Bila yakin halal, apa yang dia makan daripada hasil yang halal, doa dia mudah untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau hasil kita hasil yang syubhah atau dan sebagainya, doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam satu hadis riwayat bahawa ada seseorang itu dia pergi ke pasar-pasar, dia minta, ya Rab, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berilah aku rezeki. Lepas tu Nabi riwayat bagaimana doa dia tu, dia berminta sungguh-sungguh minta dengan Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata bagaimana doa dia diterima oleh Allah Ta'ala, sedangkan pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, bukan hasil yang halal. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum adalah hasil yang haram. Jadi lagu mana doa dia diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak doa kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk rezeki kita, doa untuk kita berjaya di dunia, di akhirat, segala perkara, kita kena jaga hasil makanan kita adakah termasuk dalam hasil syubhah. Tu kena jaga. Begitu juga kita buka puasa ni, supaya amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, hasil kita makan itu juga adalah hasil yang halal. Kemudian hendaklah anda menyedikitkan makanan ketika berbuka dan mencukupi dengan makan apa saja yang daripada halal. Ini makna nasihat supaya kita buka tu bukan kerana nafsu. Tidak, kita buka tu kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita buka kerana nafsu, kita makan juga, letih kita nak tarawih, nak bangun tarawih letih, nak bangun sebelum subuh pun letih. Jadi kalau boleh kita makan sedikit semasa berbuka, selepas raya begitu juga. Selepas raya supaya tubuh kita ni biasa makan sikit. Bahkan dalam satu hadis disebut sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sihat. Kerana tubuh kita ni setahun perut kita ni duk proses makan ni. Jadi bila bulan puasa ni lah perut kita rehat. Bila rehat, masa itulah dia mengembalikan
apa-apa yang mana perlu untuk tubuh kita. Penyakit dia buai apa semua itu dari segi kesihatan. Maknanya melatih diri kita ni untuk makan sikit untuk jaga kesihatan kita. Kemudian manakala mencari makanan yang sedap-sedap tidak akan dapat mematahkan syahwat nafsu, malah dia akan menguatkan lagi dan mendorong lagi kemahuan. Benda hak ni bukan nafsu kita koh lemah, tidak, bahkan nafsu kita koh kuat. Kenapa? Kerana nafsu makan kita tu kita tidak jaga. Kemudian hendaklah anda berpuasa pada hari-hari dianjurkan syarak untuk berpuasa padanya seperti berpuasa hari Arafah. Jadi kita berpuasa sebulan Ramadan ni nak juga kita jaga puasa sunat kita. Seperti mana riwayat puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Jadi pahala dia puasa hari Arafah ni diampunkan dosa. Dosa mana? Dosa kecil. Setahun sebelum hari Arafah dan juga setahun selepas. Itu kelebihan orang yang puasa hari Arafah. Bagi yang bukan haji, begitu hari Ashura dan juga hari Tasu'a. Ashura hari 10 Muharram, Tasu'a hari 9 Muharram. Berpuasa 6 selepas Syawal. Jadi supaya apa? Supaya diri kita ni biasa puasa. Kalau boleh kita latih sebulan kita puasa, setiap hari kita puasa, selepas Ramadan begitu juga. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat, "Man shama Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal." Siapa-siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 Syawal, kana kasiyamid dahr. Pahala dia seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Kerana apa? Kerana ulama kata bukan 6 hari tu, bukan 6 hari Syawal serupa dengan setahun, tidak. Tapi kerana setiap amalan kita digandakan 10. Kita puasa sebulan Ramadan digandakan 10 jadi 10 bulan. Bila 10 bulan tu, kemudian 6 hari di bulan Syawal kita puasa 6 hari digandakan 10 jadi 60. Bila jadi 60 bersamaan 2 bulan. Bila 2 bulan campur dengan 10 bulan daripada bulan Ramadan digandakan ni jadi 12 bulan. 12 bulan cukup setahun, seolah-olah kita berpuasa setahun. Kemudian orang tanya, apa beza kita puasa lain? Puasa sunat hari Isnin Khamis, sunat hari putih 13, 14, 15, apa beza dia dengan kita puasa 6 hari pada bulan Syawal ni? Beza dia adalah kalau kita puasa pada hari Isnin, hari Khamis, hari putih ke hari yang lain digandakan 10 pahala sunat. Maknanya kita puasa hari Isnin digandakan 10 pahala sunat. Kita puasa hari Khamis digandakan 10 pahala sunat. Tapi kita puasa pada 6 Syawal ni digandakan pahala wajib. Seolah-olah digandakan pahala wajib sebab tu cukup setahun. Sebulan tu, sebulan Ramadan digandakan pahala wajib jadi 10 bulan. Syawal begitu juga. Tu kelebihan kita puasa bulan Syawal. Kerana tak serupa dengan bulan lain. Tu kelebihan dia. Jadi walaupun setiap amalan tu digandakan 10, tapi puasa bulan Syawal digandakan 10 dengan pahala wajib. Jadi seolah-olah cukup setahun kita berpuasa wajib. Kemudian hendaklah anda berpuasa 3 hari setiap bulan. Kerana yang demikian itu sama dengan puasa setahun. Jadi setiap paling kurang Nabi kata paling kurang puasalah puasa sunat 3 hari. Makna pahala-pahala sunat. Seolah kita berpuasa sunat setahun. Makna boleh kalau kita nak pilih hari-hari putih 13, 14, 15 kita puasa. Ataupun Isnin Khamis. Mana paling kurang kalau kita tak larat nak puasa paling kurang. Makna kalau sebulan ni kita boleh puasa, hari-hari lain begitu juga. Kita nak teruskan puasa sunat kita sama ada hari Isnin, hari Khamis ataupun 13, 14, 15 pada bulan Hijriah, bulan Hijri. Jadi bukan semata-mata cukup dengan puasa Ramadan ni, tidak. Kerana dalam hadis sebut setiap amalan wajib kita yang mana tidak sempurna, kalau semaya kita tidak sempurna ditampung dengan semaya sunat kita. Kalau puasa kita tidak sempurna ditampung dengan puasa sunat kita. Di akhirat lagu tu. Jadi kita ni tak boleh nak jamin puasa kita ni sempurna. Bila kita tak boleh nak jamin puasa kita sempurna, kita perbanyakkan juga puasa-puasa sunat kita sehingga kita tergolong dalam golongan orang yang boleh masuk pintu syurga hak nama Rayyan, yang dikhususkan kepada orang-orang yang mana suka berpuasa atas muka dunia ni. Hak wajib ni memang kena puasa tu. Hak sunat tu dia perbanyak puasa sunat kerana hak ni jari. Maknanya jari orang
hok jaga puasa-puasa sunat ni jari. Jadi moga-moga selepas Ramadan pun kita jaga juga walaupun puasa sunat. Sebagaimana boleh kita jaga sebulan kita berpuasa, jadi nak juga ada bahagia kita dalam kita berpuasa sunat. Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari itu, biar dia pun musafir maupun ke dalam kota. Jadi disebut bahawa puasa 13, 14 hari, 15 hari-hari putih ni tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kemudian ketahuilah bahawa puasa itu kemuncak riadah, yakni latihan dari pokok mujahadah. Jadi puasa ni bukan perkara mudah. Nak puasa ni itu bukan perkara mudah. Nak puasa ni, kalau nak puasa tiap-tiap hari bulan Ramadan ni, boleh kata semua orang puasa, kita pun puasa juga. Tak ada kata tidak puasa. Tapi nak puasa hak sunat ni kena mujahadah lebih. Kerana orang duk makan, orang duk minum, kita duk puasa. Kemudian kita masuk kepada berkenaan dengan hari raya. Berkenaan dengan hari raya. Apakah yang patut dilakukan sebaik masuknya malam Aidilfitri? Ni malam Aidilfitri. Moga kita minggu depan ni kita raya. Pada malam raya kita disunatkan untuk memperbanyakkan ibadah seperti solat malam, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar dan berdoa. Biasa hari raya ni, malam raya ni kita lupa dah. Kita lupa bukan nak kata kita buat maksiat, tapi ibadah kita jadi kurang. Kenapa ibadah kita jadi kurang? Kerana kita sibuk. Sibuk nak buat tupak, sibuk nak buat rendang, sibuk nak cari baju raya. Maknanya ada kelebihan bagi orang yang mana malam hari raya pun dia boleh beramal ibadah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Kalau hari-hari biasa ni boleh kita kata biasa, malam kita tarawih, kita bangun sebelum subuh, kita duk zikir, kita duk tahajud, nak cari malam lain tu qadar lagi. Tapi malam raya tinggal terus. Semaya isyak, lepas tu tinggal terus amal ibadah. Jadi hadis ni riwayat, siapa yang menghidupkan malam hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hati dia tidak akan mati pada hari matinya hati-hati. Hadis riwayat Tabrani. Apa makna hati tidak akan mati? Pada hari yang mana hati-hati mati. Dengan makna hadis ni, dengan makna bahawa mudah untuk dia saat dia nak mati. Saat dia nak mati masih lagi dia ingat kepada Allah Ta'ala. Mudah maknanya orang yang mana di saat orang lain lalai, orang lain diingat Allah Ta'ala. Orang lain duk sibuk nak cari baju raya, sibuk nak buat tupak ke apa semua, dia tetap beramal ibadah. Jadi hati dia tu ingat kepada Allah. Jadi saat dia nak mati, saat ni lah juga dia ingat kepada Allah Ta'ala, boleh dia mengucap dengan baik. Jadi moga-moga ada juga bahagia kita. Mana bukan kata selepas habis dah Ramadan masuk Syawal kita pun duk suka ria. Bukan salah, bukan kata dosa, bukan kata maksiat, tapi kita kena ingat juga Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita berpuasa ni, waktu yang paling mustajab doa kita bila nak saat berbuka. Kerana pada saat itulah ramai orang tak ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat semata-mata kita ni nak buka, nak ingat pada makan, mana berapa minit lagi, 5 minit lagi, 10 minit lagi. Pada masa tu ramai orang lala. Bila ramai orang lala, pada masa itulah mustajab doa. Serupa dengan kita menghidupkan malam raya dengan amal ibadah. Dan juga disunatkan kita, kali sini ikutlah kita nak berzikir, kau nak baca Al-Quran, kau nak istighfar, kau makna serupa seolah-olah malam-malam bulan Ramadan. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan, termasuklah malam hari raya tu. Dan juga disunatkan kita untuk kita bertakbir. Nama dia takbir mutlak ataupun takbir mursal. Bila takbir mursal ni disunatkan kita untuk takbir selepas masuk waktu maghrib. Masuk malam raya tu disunatkan untuk kita takbir. Takbir ni bila hari raya Aidilfitri dia tak ada takbir muqayyad. Takbir semata-mata selepas maya tak ada. Kalau hari raya Aidiladha, hari raya korban hari raya haji tu ada. Disunatkan untuk selepas maya. Tapi bila hari raya Aidilfitri ni dia panggil takbir, hanya ada takbir mursal, iaitu waktu dia selepas maghrib sampai sebelum Tok Imam duduk akad takbir hari raya. Jadi sebab tu pagi raya tu kita mari awal sejik kita duk takbir. Kita duk takbir tu takbir apa tu?
takbir mursal. Sampailah tu imam akad takbir. Jadi disunatkan kita takbir tu bila lagi? Malam raya lagi. Dan tidak semata-mata selepas maya tidak. Jadi hak terbaik selepas maya tu, selepas maya maghrib hari raya, duduk zikir dulu, duduk wirid dulu, baca doa, selepas tu baru takbir. Kerana selepas maya tidak disunatkan takbir. Tidak disunatkan takbir secara khusus. Begitu juga selepas isyak, malam raya Aidilfitri, jangan takbir dulu. Maknanya kalau tu imam, dia baca doa dulu, baca wirid, baca zikir, baca wirid, baca doa, lepas tu baru takbir. Dan sunat malam tu kita takbir sampailah pagi esok selepas subuh. Begitu selepas subuh, baca wirid, baca doa, barulah takbir. Begitu juga sampailah sebelum semaya sunat Aidilfitri. Tapi berbeza dengan Aidil Adha. Bila Aidil Adha dia lebih besar. Raya Aidil Adha ni di sisi agama kita lebih besar. Jadi takbir dia, kalau takbir mursal serupa, selepas malam raya sampai sebelum semaya raya Aidil Adha. Tapi kalau takbir muqayyad, takbir selepas solat tu bermula 9 hari Arafah lagi selepas subuh. Selepas subuh terus takbir. Selepas subuh tu takbir tu. Makna tak ada kata wirid kau baca doa kau, takbir dulu. Takbir dulu barulah baca wirid sikit doa. Begitu juga 9 Arafah, hari raya haji, hari tasyrik. Makna 9, 10, 11, 12, 13. 13 tu sampai lepas asar begitu juga. Selepas maya terus takbir. Lepas tu kalau nak wirid sikit baca doa. Tu cara dia. Kerana sunat muqayyad selepas maya terus takbir. Dan juga kalau kita semaya sendiri ni, kita semaya sunat ko, semaya qada ko, semaya hatta semaya jenazah sekalipun sunat selepas maya tu takbir muqayyad. Itu pada hari Aidil Adha. Tapi Aidilfitri tak ada. Aidilfitri semata-mata selepas malam raya tu kita takbir sendiri. Balik rumah kita takbir, sebelum tidur kita takbir, kerana membesarkan Allah Ta'ala. Sunat menzahirkan syiar. Sampailah kita mari awal. Mari awal orang semaya 8.30. Kalau boleh awal kita mari awal duduk takbir. Tu sunat. Sebab tu sebelum semaya tu orang takbir. Takbir apa tu? Takbir mursal. Kerana ia merupakan syiar umat Islam ketika menyambut hari raya. Jelas. Mana kalau hari raya ni ingat kepada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mana membesarkan Allah Ta'ala. Syiar. Mana orang dengar, ni takbir raya ni. Membesarkan hari raya. Dan juga sunat untuk kita mandi raya. Pagi itu sunat untuk kita mandi raya. Hak ni tak kira lelaki, tak kira puan, tak kira orang hik sekalipun, perempuan hik sekalipun, sunat untuk dia mandi sunat hari raya walaupun dia tak boleh mari semaya sekalipun. Kerana apa? Kerana membesarkan hari raya tu. Kalau kita hari Jumaat, macam kita hari Jumaat hari ni, ni sunat untuk kita. Bagi orang yang nak mari semaya Jumaat, sunat untuk dia mandi sunat hari Jumaat. Bila mandi tu? Bukan waktu subuh. Hak ngelas sekali. Hak ngelas sekali sebelum kita nak mari masjid, itu sunat. Katalah kita mandi pada pukul 11.30, pada pukul 12, pada pukul 12.30 ko, hak ngelas sekali sebelum kita mari masjid, itu sunat kita niat. Sunat kita mandi sunat hari Jumaat. Tapi hari raya ni sunat kita mandi hari raya walaupun perempuan yang haid sekalipun, kerana membesarkan hari raya tu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan. Mana kalau tak tengok anak bulan, cukup jadi puasa selama 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan juga supaya kamu membesarkan Allah Ta'ala kerana mendapat petunjuk. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sempat kita perhabis Ramadan kita, sempat kita masuk kepada 1 Syawal. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan syukur kita, perbanyakkan kita takbir. Dan supaya kamu bersyukur. Kemudian perkara-perkara sunat. Perkara sunat hak boleh hak kita buat pada pagi raya, pertama sekali mandi sunat raya. Mandi sunat raya. Kemudian bersih diri kita ni, potong kuku, gunting rambut, mana ikutlah pakai wangi-wangi, mana kita bersih diri kita ni. Kemudian pakaian tu pakaian hak terbaik di sisi kita. Bukan kena beli baru, bukan kata kena beli baru. Kalau ada hak baru tak ada masalah. Tapi katalah
pakaian kita molek lagi. Hok raya tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas molek lagi. Kerana kita tak guna mana, kita pakailah. Tak ada bukan kata kena beli baru tu, tidak. Pakai terbaik. Kalau boleh beli baru, beli. Tapi kalau tak boleh sekalipun, pakai raya tu pakaian hok terbaik ada di sisi kita, kita guna. Kerana sunat. Untuk apa? Untuk membesarkan hari raya. Nak nampak besar hari raya tu. Pakai pakaian hok baru, pakai pakaian terbaik hok ada di sisi kita untuk kita membesarkan hari raya tu. Dan pagi raya tu kita bertakbir. Kemudian sunat juga untuk kita pagi raya tu kita makan dulu. Sebelum kita mari masjid, kita makan dulu. Dengan keluarga kita tu kita makan dulu. Dan juga sunat kita makan kurma. Sunat kita makan kurma. Kalau tak ada kurma pun kita makan lah. Sebagai tanda kita tak puasa dah hari tu. Kita tak puasa dah hari tu. Tapi kalau hari raya Aidiladha, sunat kita makan selepas khutbah. Selepas habis khutbah tu baru sunat makan. Tapi kalau hari raya ni sunat kita makan sebelum kita nak pergi semaya tu, sunat kita makan dulu. Kemudian hak lain tu imam sunat dia mari lewat ikut sunnah Nabi SAW. Kalau makmum mari awal, mari duk takbir, mari duk zikir, duk takbir dulu di masjid. Kalau tu imam sunat dia mari lewat. Sebab tu masa hangpa kecil dulu tengok tu imam mari lewat semua. Mana kalau kita pergi sejid, kita pergi surah, tengok tu imam mari lewat. Rupanya baru kita tahu itu adalah sunnah Nabi SAW. Bantu tu imam tu dia takbir rumah dia dulu. Nak dekat 8:30 baru dia mari. Bukan dia tak say takbir, tapi sunnah Nabi lagu tu. Sunnah Nabi makmum mari dulu, lepas tu tunggu imam. Kalau kita semaya 8:30, mana dekat 8:30 tu imam akan mari. Dan sunat semaya Aidilfitri ni sapalah kepada gelincir matahari. Kalaulah kita tak boleh nak mari, katalah ada masyarakat kita sakit, kalau tak boleh nak mari, boleh kita semaya sore rumah. Waktu dia adalah sebelum tergelincir matahari. Kemudian hal lain, hukum solat sunat Aidilfitri. Hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni tak sampai kepada wajib. Kalau kita semaya jenazah, hukum dia fardu kifayah. Tapi kalau kita semaya Aidilfitri ni, hukum dia sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad, tapi sunat muakkad hak paling utama. Kerana dia ni setahun sekali. Kalau Aidilfitri setahun sekali, Aidiladha setahun sekali. Jadi walaupun sunat muakkad, tapi sunat muakkad hak tinggi sekali. Tapi tak boleh lawan hak fardu. Dengan makna kalaulah kita ni semaya Aidilfitri, kita ni bersungguh kita mari semaya bagus. Tapi dalam masa sama kita kena ingat juga, lebih-lebih lagi semaya fardu kita nak jaga juga. Nak jaga dari segi jemaah, nak jaga dari segi kualiti. Maknanya kenapa? Semaya fardu tu lebih tinggi hukum dia daripada semaya raya. Walaupun begitu, semaya raya ni rugi. Kalau kita tak mari setahun sekali, walaupun sunat tapi setahun sekali kita marilah. Walaupun sunat muakkad, tapi sunat muakkad hak paling tinggi. Walaupun begitu, hak wajib tu lebih lagi pahala dia. Pahala hak wajib, kita jaga semaya wajib kita ni lebih lagi pahala dia. Kemudian zakat terus. Zakat fitrah ni adalah zakat, dikira zakat badan kita. Zakat badan kita. Bila waktu hak wajib bayar, bila mana seorang itu sempat dengan Ramadan. Akhir Ramadan dia sempat, masih lagi hidup. Lepas tu masuk 1 Syawal, masuk maghrib 1 Syawal tu hidup lagi, waktu wajib. Tapi katalah dia mati sebelum berakhir bulan Ramadan tu, maka tak wajib. Tapi kalau dia bayar tak apa, tak ada masalah. Jadi kalau kita hak bayar awal ni harus, waktu dia harus, walaupun tak wajib lagi. Kan nak berakhir Ramadan ni kita pun tak tahu hidup tak lagi. Tapi kalau kita bayar awal, lepas tanggungjawab kita lepas. Hak wajib tu dikira lepas. Tapi hak wajib sebenar bila seorang itu hidup akhir Ramadan, kemudian masuk 1 Syawal, mana sempat dua, sempat dengan akhir Ramadan, sempat dengan awal Syawal, itu wajib. Dan hak waktu sunat iaitu pada selepas subuh. Selepas subuh tu sunat. Siapalah tu imam akad takbir. Tapi kalau kita tak si lorak pada pagi tu, baik kita selesai awal, bayar awal. Dan kalaulah seorang itu tak bayar sampai imam semaya, selepas semaya tu hukum dia adalah makruh.
Dia bayar makruh, bayar zakat terus, selepas tu makruh. Katalah habis hari 1 Syawal tu habis, dia tak bayar lagi, hukum dia haram. Wajib dia bayar, tapi hukum dia haram, pahala dia dikira sebagai sedekah. Tetap wajib dia bayar, tapi hukum dia dari segi waktu haram dah bayar pada waktu tu. Tapi tetap kena bayar juga. Jadi dia akan jadi seolah-olah seperti pahala sedekah. Itu berkenaan dengan zakat fitrah. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur ni bukan semata-mata sunat pada hari raya aja, tidak. Mana hari lain juga kita ziarah. Kerana secara umum ziarah kubur ni adalah untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Tetapi bila orang jauh mari daripada jauh apa semua, masa ni balik kampung, masa ni lah nak tengok, nak ziarah kubur mak ayah. Dan juga nak ingatkan kita kepada keluarga kita, nak ingat kita kepada ayah kita, kepada mak kita hak tak ada masalah kita nak ziarah. Cuma kalau nak kata wajib itu tidak wajib. Tidak wajib pada hari raya ziarah, tapi nak ziarah tak ada masalah. Kerana sunat untuk ziarah ni bukan semata-mata hari raya, sepanjang tahun. Sunat untuk kita ziarah, sunat untuk kita ingat kepada kematian, sunat untuk kita ingat kepada akhirat. Tak ada masalah. Tapi disebabkan tengok keadaan orang mari balik kampung jari-jari balik, nak ziarah tak ada masalah pada hari raya. Begitu juga dengan ziarah, hukum ziarah. Ziarah apa semua tu maknanya hukum dia sunat. Kerana kita ni pada masa ni lah kita ambil peluang untuk kita minta maaf. Minta maaf kerana apa? Dalam mazhab kita ngupak ke orang. Kita ngupak ke orang, selagi kita tak minta maaf dengan dia, selagi tu di akhirat kita tak lepas. Jadi dalam mazhab Imam Malik boleh untuk kita minta maaf secara umum. Jadi kita ambil peluang pada hari raya ni, kita minta maaf. Kita maafkan orang lain maafkan kita. Dosa orang ngupak kita ngupak ke orang gapo semua tu, moga-moga Allah Taala ampunkan. Jadi sebab tu kita ucap selamat hari raya maaf zahir batin. Moga-moga kita maaf ke orang maaf ke kita. Moga-moga ada dosa-dosa kita lebih kurang dengan orang, termasuk kita ngupak ke gapo, diselesaikan oleh Allah Taala, diampunkan oleh Allah Taala. Jadi ambil peluang kita ziarah, hukum dia sunat. Dan juga itulah maknanya kita ambil peluang untuk kita ni ziarah dan juga bermaaf-maafan di hari raya ni. Jadi insya-Allah kita